Baik penonton, seperti yang kita sedia maklum, pelbagai kelonggaran telah diberikan oleh pihak kerajaan khususnya dalam sektor ekonomi bagi fasa pertama pelan pemulihan negara bagi negeri-negeri di fasa pertama ini, dan sudah pastinya juga ianya merupakan satu perkara yang sangat positif dan perlu disambut baik oleh pihak penjaja dan peniaga khususnya. Namun dalam perkara ini perlu kita berikan perhatian juga aspek pemerkasaan, pematuhan SOP pada tahap yang tertinggi, dan hari ini kita akan bercakap berkenaan SOP pembukaan pasar pagi, pasar terbuka khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Encik Khairul Anwar bin Muhammad Juri, Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar? Alhamdulillah. Baik Encik Khairul Anwar, mungkin untuk permulaan ini kita boleh kongsikan kepada penonton apakah antara ringkas berkenaan prosedur operasi standard yang dilaksanakan khusus di DBKL daripada pihak wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sudah pastinya berkenaan pembukaan operasi pasar pagi dan pasar terbuka ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Munawar. Pertama sekali, bila kerajaan telah mengumumkan bahawa kebenaran untuk pasar tani, pasar pagi ataupun pasar terbuka di Kuala Lumpur ni beroperasi bermula pada 16 Ogos yang lalu pada hari Senin, maka pihak DBKL terus sahaja bersiap sedia dengan penyediaan SOP yang terkini lah berdasarkan SOP yang dikemukakan oleh pihak MKM Pusat. Jadi dengan itu maka pada 18 hari bulan atau 19 hari bulan kita telah keluarkan satu SOP terkini untuk pengoperasian pasar pagi, pasar terbuka di Kuala Lumpur. Antara lain apa yang perlu dilakukan ataupun dipatuhi oleh pihak penjaja adalah double dose yang perlu ada, terutama sekali kepada 3 pihak, iaitu penjaja ataupun pemegang lesen yang berniaga, keduanya pembantu mereka, dan yang ketiga of course pengunjung. Mestilah double dose. Dan bila kita bercerita tentang double dose, bagaimana yang telah ditetapkan oleh SOP umum KKM adalah mesti selepas 14 hari lah dos kedua bagi Sinovac, Pfizer dan juga AstraZeneca. Itu sebagai contohlah. Dan perkara kedua yang kita ambil berat adalah tentang penjarakan fizikal antara gerai dan juga antara pengunjung. Jadi antara gerai, kalau kita ada tiga unit petak, maka selepas tu ada 1 meter gap lah yang perlu dilakukan atau dipatuhi. Dan perkara yang ketiga yang penting adalah jenis jualan. Yang mana kita sama juga melihat kepada SOP yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pertanian dan pihak MAFI, yang mana 7 jenis jualan yang boleh dibuat, iaitu buah, sayur, hasil laut, ayam proses, daging, barangan runcit dan juga makanan dan minuman yang telah dibungkus. Jadi ini antara lainlah SOP tambahan selain daripada SOP sedia ada yang kita telah keluarkan pada PKPP yang lalu. Encik Munawar. Baik, itu antara SOP asas ataupun SOP tambahan yang dikeluarkan seperti mana yang digariskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan keselamatan peniaga dan juga pengunjung. Jadi bagaimana dengan status pelaksanaan SOP itu pada ketika ini, Tuan? Alhamdulillah, mungkin penjaja ni walaupun dengan berita gembira yang diterima, mengambil masa sedikitlah untuk memulakan perniagaan kerana mungkin nak mendapatkan stok dan sebagainya. Pemantauan kami pada hari Ahad yang lepas malam, setakat ini ada beberapa sahaja yang telah beroperasi, iaitu seperti pasar pagi di Jalan Hujan Rahmat OUG dan juga pasar pagi Jalan Perlak Seri Petaling. Dan Alhamdulillah kita dapati mereka mematuhi SOP dengan baik. Terdapat anggota rela dan juga kawalan daripada pihak persatuan terhadap SOP inilah. Dan kita setakat ini Alhamdulillah amat berpuas hati dengan pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan.
Dan sudah pastinya pelaksanaan SOP ini sangat penting untuk dipatuhi oleh semua pihak, khususnya berkenaan pembukaan pasar pagi ataupun pasar terbuka ini, dan sudah pastinya juga ianya merupakan khabar gembira untuk penjaja dan juga peniaga. Jadi setakat ini di pihak DBKL menerima bagaimana dari segi sasaran penjaja yang turut terlibat serta dalam pembukaan SOP pasar pagi dan pasar tani terbuka ini. Alhamdulillah, selepas sahaja kita menerima berita gembira tersebut pada minggu lepas, kita terus mengadakan perbincangan secara online dengan semua pihak penganjur yang ada dan juga wakil-wakil penjaja, dan mereka nampaknya mengambil berita gembira ini dengan cara yang paling baik dan akur dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan juga kita berharap jika keadaan semakin baik, insya-Allah jenis jualan dan juga SOP yang ada mungkin kita tambah baik lagi supaya membenarkan lebih ramai lagi peniaga-peniaga dapat menjalankan perniagaan. Kerana buat masa ini masih ada lagi peniaga-peniaga yang tidak dapat menjalankan perniagaan, maka mungkin sebahagian daripada mereka terpaksa menukar jenis aktiviti yang ada di pasar pagi tersebut. Dan kita jangkakan mungkin minggu hadapan atau lebih kurang sebulan lagi, perkara keadaan situasi COVID-19 di Kuala Lumpur ini jadi lebih baik, dan kita berharap agar penambahbaikan lagi lah, kelonggaran-kelonggaran lagi diberikan kepada peniaga-peniaga yang ada di Kuala Lumpur ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan sudah pastinya juga kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini ada dalam kalangan masyarakat yang masih lagi takut untuk keluar, khususnya di tempat awam. Mungkin ada juga dalam kalangan masyarakat yang tidak mengetahui bahawa pasar pagi, pasar tani dan juga pasar terbuka ini sudah pun dibenarkan untuk beroperasi. Mungkin Tuan boleh kongsikan waktu operasi bagi pasar-pasar terbuka ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya waktu perniagaan yang telah dibenarkan oleh PMKN ialah 7 pagi hingga 11 pagi, dan di Kuala Lumpur ni terdapat 34 pasar terbuka atau pasar pagi yang beroperasi. Ya, walaupun silap saya ada lebih kurang 20 lebih yang telah mendapat kelulusan awal daripada pihak DBKL untuk beroperasi. Sebahagiannya tu mungkin melihat pada situasi perkembangan semasa lah untuk mula beroperasi. Jadi kepada para pengunjung saya ingin menasihatkanlah supaya mereka merancang barangan yang hendak dibeli daripada rumah dan pergi ke sana kalau boleh seorang je lah ataupun berdua dengan pasangan dan beli barang. Pastikan anda ni bukanlah daripada golongan yang perlu berkuarantin dan sebagainya, bebas daripada perkara tersebut, dan status di MySejahtera juga telah dikemaskini. Jadi bila sampai di sana teruslah buat scan MySejahtera dan sebagainya, patuhi SOP, beli barang dan terus pulang. Tak perlu orang kata kadang-kadang tu saja nak berjumpa kawan, lepak-lepak, borak-borak dan sebagainya. So yang itu jangan dilakukan dululah. So kita beli straight to the point, beli apa yang perlu dan terus pulang ke rumah. Saya rasa itu juga yang lebih baiklah. Dan juga kepada pihak penjaja, saya amat berharap bahawa semua pemegang lesen yang ada dapat sama-sama membantu kerajaan dan dalam kes ini di BKL untuk memastikan bahawa SOP yang ada itu dipatuhi dengan baik. Kerana jika ianya gagal dipatuhi, maka pihak di BKL terpaksa mengambil tindakan lah, sama ada membuatkan kompaun maupun menutup terus pasar pagi tersebut kerana gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan ia merupakan peranan semua pihak untuk memastikan SOP yang digariskan terus dipatuhi, dan juga dalam situasi semasa sekarang ini kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan risiko penularan COVID itu sentiasa ada. Jadi bagaimana dari segi pemantauan dan juga penguatkuasaan daripada pihak DBKL itu sendiri untuk memastikan SOP ini terus terjaga? Adakah pemantauan dan juga penguatkuasaan ini akan terus dilaksanakan secara berkala di pusat-pusat ataupun pasar-pasar terbuka ini, Tuan? Betul. Sebenarnya di peringkat DBKL kita ada 3 pihak yang melakukan pemantauan. Yang pertama daripada Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan sendiri melalui merinyo-merinyo yang kita ada di seluruh kawasan Kuala Lumpur. Yang keduanya melalui Jabatan Penguatkuasaan pun ada tim yang membuat pemantauan.
Dan ketiga juga dari setiap pejabat cawangan di setiap 11 parlimen yang ada di Kuala Lumpur ini. Jadi ini 3 pihak yang boleh melakukan pemantauan serta laporan yang akan dikemukakan kepada saya dan juga tim yang ada di sini. Dan daripada situ kita akan membuat mesyuarat secara mingguan untuk menyemak pematuhan SOP yang telah ada dan juga mungkin menyemak juga permohonan-permohonan baru yang kami terima bagi memulakan pengoperasian pasar terbuka ini. Jadi untuk itu kita amat mengharapkan bahawa semua pihak yang terlibat, terutama pihak penganjur dan juga pengunjung, sama-samalah kita patuhi SOP yang telah ditetapkan supaya kita terus dapat menjalankan perniagaan dan membeli barang keperluan harian kita. InsyaAllah, dan itulah antara peranan yang dimainkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berkenaan SOP pembukaan pasar pagi, pasar terbuka khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Khairul Anwar bin Muhammad Juri, Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali Munawar. Stay safe. Kita jaga kita. InsyaAllah kita jaga kita, itu aspirasi kita bersama, dan dalam masa yang sama ini kita perlu mewar-warkan kepada anda berkenaan pentingnya pematuhan SOP pada tahap yang tertinggi untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti virus COVID-19 ini. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dengan satu lagi segmen yang menarik untuk anda.